بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله تعالى ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan Imam seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, puan-puan guru, ayah-ayah muslimin dan ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas dan rahmat kasih sayangnya kita diberi peluang solat maghrib berjemaah dan kita duduk sah sementara nak masuk isyak ni, nak dengar apakah sambungan pengajian kita hadis Imam Al-Ghumariyah. Jadi tuan-tuan, perjumpaan pertama pada bulan ni saya minta tangguh. Maka orang putih kata I'm so sorry sebab saya balik raya nah. Balik raya alhamdulillah kita dapat makan lemang yang lemak lah. Orang lain pun boleh tumpang no? Dia tak dapat hak hangit, dapat lemang hak hangit ni tak ada siapa boleh makan. Baik, tak apa. Jadi malam ni kita sambung hadis ke berapa dah? Ada siapa tanda? Saya kita tak sama. Hadis kedua muka surat saya tak sama. Saya kitab lah. Oh, ada tu.
Kita habis itu dah pernah nak sambung hadis 22. Baik. Hadis ke-22. Saya kitab kecil kali dengan Imam Al-Nawawi. Tak apa, kita sambung hadis ke-22. Tak lama dah nak habis dah. Hadis ke-22, tajuk dia berat ni. Golongan yang dilaknat oleh Allah. Golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Kerana tuan-tuan, laknat ni adalah satu benda, kata Imam Al-Qurtubi, maksudnya menjauhkan yang disertai dengan penghinaan dan kemurkaan Allah. Ni laknat. Laknat ni senang cerita, kalau dapat title laknat tu, makna kata lubang dia lubang neraka. Jangan tanya dah, tu tiket masuk neraka. VS atau lawan bagi laknat adalah rahmat. Hak tu tiket masuk syurga. Baru ni saya tanya jemaah muslimat, saya rasa kalau tanya sini pun lebih kurang je jawapan dia, tapi disebabkan tuan-tuan duduk jauh, saya tak patut tanya, tak dengar. Kita ni kalaulah andai kata diberi peluang atau diberi soalan, mau tak kalau mati pada waktu ni? Alhamdulillah. Tapi kalau tanya kita buat bancian, kebanyakan tak cukup amal lagi ustaz. Tu soalan hak paling famous lah, duk nombor 1. Amal tak cukup lagi ustaz, tak berani. Itulah jawapan. Maka saya tanya balik, bila nak cukup amal tu? Tu soalan dia. Pasal hak jawab kata tak cukup lagi tu, saya tengok duk ada lebih 6 ke 70 tahun dah hidup. Tu pun masih kata belum cukup amal untuk mati. Maka saya tanya, bilakah umur yang confirm cukup amal? Tak boleh cerita. Pasal apa tak boleh cerita? Pasal hak tu bukan kunci utama masuk syurga. Kunci utama masuk syurga nombor 1 adalah rahmat Allah. Kalau kita nak kira amal kita cukup, nombor 1 bila cukup. Nombor 2, kan ada hadis sahih Nabi tentang bunuh 100 orang. Dia bunuh 100 orang, kemudian dia berubah, dia on the way nak berubah, dia mati tengah jalan, maka syurga buat dia. Tu panjanglah hadis tu. Cuma nak habaq bila dia beramal. Ada satu lagi riwayat tentang wanita pelacur. Hidup dia hari-hari melacur, tiba-tiba satu masa dia terjun dalam telaga, cedok ayak minum. Tengok-tengok ada anjing terjelir lidah dahaga. Maka tuan-tuan sekalian, dia pun bagi anjing tu minum, dia pun mampu mati lah. Maka syurga bagi dia. Bila dia amal. Bila saya buat soalan lagu tu, tuan-tuan jangan down untuk downgrade amal. Dah, faham dulu. Nombor 1 tiket masuk syurga adalah dengan rahmat, kasih sayang Allah. Lawan dia laknat, Allah murka, Allah marah. Dua tu yang paling tinggi. Jadi lagu mana nak dapat rahmat ni ustaz? Maka jawabnya dengan amal. Faham tak ni? Cuma tak ada kata cukup, tak cukup, hak tu tak ada. Bukan tu ukuran. Kalau nak kira cukup, memang takkan cukup. Kalau nak kira dah boleh rasa tebuh dah nikmat Allah bagi dengan kadar saya hidup ni, memang hamuhung. Hidup berapa ribu tahun pun takkan dapat tebus walaupun 1 biji mata hak Allah bagi. Maka kita beramal dengan mencari rahmat Allah. Siapa anak? Anak 5 orang. 5 kita sayang. Tapi hak seorang ni dia rajin lebih. Dia duduk dengan kita, dia jaga kita, mai hantar kita pergi kuliah. Maka kalau kita jumpa appointment doktor, dia hantar mai kita, sanggup dia bukan kerja lah, ambil cuti lebih kurang. Tapi anak lain kau duk hantar duit dia, buat apa tak pun. Maka sayang lebih hak mana? Hak usaha untuk kita tu.
Bukan tak sayang hak tak bagi duit tu, sayang pasal anak juga. Siapa tu kita pun, kita beramal memancing rahmat Allah. Boleh? Lagu tu. Saya ambil satu contoh. Ni tuan-tuan jangan dengar ni, saya habaq. Ni cerita rahmat laknat. Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 71. Tuan-tuan dengar Allah kata apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Satu ayatnya Allah kata, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Allah mention tu tuan-tuan tak gaduh fikir Allah kata kat siapa ni, nak kena tengok balik nahu sarah, nak kena tengok kalimah, tak gaduh. Sebab dalam Quran kadang-kadang hukum itu ayat tu cerita siapa kat laki, tapi kadang-kadang perempuan sangkut sekali. Tapi kalau ayat Quran cerita hukum khusus tentang wanita, laki tak termasuk. Itu antara kaedah dalam Quran antaranya. Tapi yang ni jelas Allah mention tu Allah Ta'ala tu kepada orang-orang beriman lelaki dan juga perempuan. Pakat-pakat kena malam ni. Allah nak habaq apa? Rahmat dia ni. Maka kata Allah, sesetengahnya menjadi penolong bagi setengah yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada perbuatan kejahatan, cegah kemungkaran, ajak kepada kebaikan. Apa dia ni? Amar ma'ruf nahi munkar. Senang cerita, dakwah. Saya gulungkan, namakan pendek sikit, dakwah. Kemudian Allah tambah lagi siapa dia? Mereka yang mendirikan sembahyang. Kemudian kita duk tengok telefon, dia duk telefon. Kowe habaq bilah tuan-tuan ni. Kita duk habaq dah tengok duk telefon tengah malam, tapi jenis bangsa tak erti apa ni payah. Mata cepek ni, babi ke dia. Kemudian memberi zakat. Last sekali mereka apa ni? Taat Allah, taat Rasul. Allah sebutlah kali itu jelas dah. Tuan-tuan tak gaduh balik muntah fikir. Allah sebut apa? Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Okey, saya reverse daripada belakang supaya tuan-tuan perasan. Allah kata, aku nak bagi rahmat. Rahmat ni apa? Kita dah sembang tadi ni, tiket habuan masuk syurga. Saya mula daripada belakang supaya tuan-tuan tak melatah. Nombor 1, taat Allah, taat Rasul. Yang ni agak-agak okey tak? Kalau ikut tu Ustaz, insya-Allah lah. Insya-Allah saya rasa tak ada lah benda-benda hak pelik-pelik hak saya buat yang Allah marah. Cuma sikit-sikit tu biasalah Ustaz, ngata kat kawan tu biasalah. No, sikit-sikit lah. Hak lain tu insya-Allah Ustaz. Nombor 3 daripada bawah, apa dia? Memberi zakat. No, memberi zakat. Setakat Ustaz, saya tak pernah miss lagi lah. Kalau Ustaz pergi pejabat agama, risik hak paling panjang tu nama saya lah tu. No, contoh zakat insya-Allah. Nombor 2 sembahyang. No, nombor 2 sembahyang. Sembahyang ni pun dia bahas panjang pula. Cuma tuan-tuan saya nak bahas satu je. Saya kono sikit. Tak ada orang sebut sembahyang ni. Sembahyang kan kita habaq dah itu. Sembahyang ni cegah pada kemungkaran dan fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang cegah para fahsya' wal munkar. Nafsu dan satu kemungkaran. Tapi kalau masih buat benar tu,
Sebab kita buat maksiat, kita buat dosa, dua lubang ni je, dia tak ada hal lain dah. Nombor satu, nafsu. Rasa nak buat pelik-pelik, nak tengok pelik-pelik, dia main nafsu syahwat lain, hak tu fahsya, perbuatan keji, dia main pada nafsu, teringin. Nombor dua, mungkar. Mungkar ni setengah ulama sebut apa? Berpunca daripada perut kita, menterdarah pelik-pelik, maka dia rosak otak. Bila otak, maka buat keputusan hak pelik-pelik, mencuri, tabuh, gaduh dengan orang, gaduh dengan bini, maka hati ni mengingkari perbuatan itu. Setelah dia mencuri, dia main perasaan menyesal kadang-kadang. Allah, pergi curi tabung masjid. Nampak hati mengingkari perbuatan tersebut. Tak apa. Makna kata kalau masih buat dua lubang ni, makna kata semayang kita masih problem. Soalan saya, pasal apa problem? Kadang-kadang bukan kata orang tak semayang, hak semayang pun buat masalah. Makna kata semayang dia mesti ada tak kena. Pada sudut fiqh itu ya, in the number one, itu nombor satu. Cara rukunnya, qaulinya, fi'linya, sunat ab'adnya, sunat hayatnya. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang hampa siapa hampa tengok aku semayang. Kita semayang siapa Nabi ke tak? Mana Nabi tahu sahur? Nabi pergi lama dah. Kena mengaji ya. Kena mengaji. Kalau kita mengaji tuan-tuan boleh nampak orang lain buat betul ke tak. Saya bukan suruh condemn orang, tapi bila mengaji ni kita rasa selamat, kita rasa sedap buat ibadat sebab kita buat cara betul. Contoh takbir cukup dah. Takbir ni tuan-tuan ni surrender. Kita semayang kat takbir ni kita surrender. Surrender macam mana? Macam ni. Ada tu guru sebut pergi depan sikit, abang menghadap kiblat sikit, sudahlah, bukan lagu tu. Hak lagu ni tak memadai. Hak lagu ni tak memadai. Sah. Saya kata ni cerita hukum fiqh sah lah. Cuma dari sudut tepat dia tu, pada sudut sunnahnya tu, kalau hak jenis Allahu Akbar, nampak sempurna. Pasal nama pun surrender. Surrender apa tuan-tuan? Surrender ke Allah waktu sembahyang. Serah. Pasal kita menghadap Allah. Tak apa tu cerita lain. Pasal apa dengan sembahyang kita? Tengok dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah. Sesungguhnya beruntunglah orang yang beriman. Baik, orang beriman sahaja, adakah dia selamat daripada neraka? Belum tentu. Oh pula, ya. Sesungguhnya qad aflahal mu'minun, maksudnya beruntunglah. Beruntunglah tu apa? Berjaya, sukses. Siapa dia? Orang beriman. Berjaya ni maksudnya apa? Sampai syurga. Jaya dunia saja, akhirat tak? Tu muflis. Adakah hanya ada iman berjaya daripada api neraka, selamat daripada api neraka? Belum tentu. Pasal apa? Ayat lain pula surah Saf. Ulama kata tafsir terbaik tafsir Quran kepada Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Siapa dia? Iman lah, iman. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman. Ni bahasa saya lah, terjemah tapi faham lagu tu. Hang jangan cakap saja benda yang hang tak buat. Sudah. Tuan-tuan, Allah tak habis cakap tu, dia sambung lagi lepas tu. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bahasa saya, aku cukup geram sungguh hak jenis cakap pandai buat nak ni. Allah balas kali kedua. Tuan-tuan, hak inilah ayat yang paling gayak sekali bila kita duk ngejak orang. Kita duk suruh orang bangun malam, kita tak bangun pun. Allah cukup meluat orang lagu ni. Ayah duk suruh anak semayang apa waktu. Hang ingat dah masuk waktu, hang kena semayang. Pak kalik lagi, hang mampu. Saya nak abang apa? Adakah hanya beriman selamat daripada neraka? Belum tentu. Buktinya orang beriman pun dapat warning daripada Allah. Jadi orang iman ni tak masuk syurga? Masuk syurga, tapi kena rebus dulu lah.
cerita kita ni tak mau lalu kot neraka tu. Pasal neraka ni tuan-tuan, bahang dah cukup dah, bukan nanti api dah. Kita nak elak daripada lalu neraka tu. Kalau orang beriman, mati dalam iman, tapi masih ada dosa hak dia buat, dia kena lalu neraka dulu. Maksudnya kena rebih dulu, last sekali baru masuk syurga. Berdasarkan hadis Nabi, ada iman masuk syurga. Tapi hak tu bukan perbincangan kita. Kita nak bincang ni. Jadi macam mana yang kata berjaya ni Ustaz? Cerita Ustaz, kami dengar pelik dah ni lagu ni. Banyaklah tuan-tuan, antaranya takwa. Hak tu hari lain pula. Ayat lepas tu, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang sembahyangnya khusyuk, khashi'un. Saya nak tanya, maghrib tadi siapa khusyuk angkat tangan? Saya pun tak angkat pun. Payah kan? Macam mana nak dapat khusyuk tuan-tuan? Pasal apa tak dapat? Tu soalan saya. Makna kata, kita bermasalah sebab semayang kita masalah. Pasal apa semalam semayang kita masalah? Sebab kita tak ada khusyuk. Pasal apa kita tak khusyuk? Ni nak abang. Khusyuk tu maksudnya apa? Tunduk. Tunduk ni apa tuan-tuan? Adakah hanya dalam sembahyang je kita tunduk? Maksud tunduk ni patuh Adakah hanya dalam sembahyang kita tunduk, kita patuh, luar sembahyang kita buat tak tahu? Bila di luar sembahyang kita buat tak tahu, tuan-tuan, dalam masa 10 minit nak khusyuk, logiknya tak ada, mustahil. Contoh, kita hidup berjam-jam bebas di luar, buat kerja dengan sosialnya, dengan macam-macam kita buat. Dalam masa sembahyang 5-10 minit nak khusyuk, hamuhong. Luar sembahyang Allah suruh A hampir buat B, Allah suruh C hampir buat D. Dalam sembahyang hanya ikut Allah kata bohong. Pasal apa? Pasal hak luar lebih pada sembahyang ni. Nabi dia tunduk seluruh kehidupan dia, maka sembahyang lagi dia merasai khasyi'un, khusyuk. Tak apa faham, senang je tuan-tuan, senang. Senang. Macam tuan-tuan lah, contoh nak yang cik hati, contoh tuan-tuan pencin naskah. Ada pencin naskah? Banyak, saya tahu typing ni banyak. Jadi dengan isteri ni tuan-tuan cakap agak kasar lah. Ni contoh. Saya suka kasar. Contoh. Kira hari-hari kasar. Dia pada start kahwin lagi. Dah maklum kenal waktu tengah baru lepas baru masuk askar. Tapi dah kenal juga, hidung mancung, nampak smart. Pakai hati Ustaz oi. Biar apilah kena tinggal kali kalah pun. Tapi puas hati Ustaz oi, badan kemah, pegang napang, naik motor Ustaz kiri kanan dia press, bukan kanan saja. Nak abang kemah tu. Tapi cakap tu biasalah Ustaz, biasalah cakap tu kasarlah askar. Hari-hari kasar. Ya oi. Ada tu, kuning hitam. Hari-hari macam tu. Nampak tak? Contohlah, tiba-tiba Diam bawah ni contoh. Tuan-tuan adalah satu terbuka hati dengan seorang maklum, seorang lagi. Dia baru kematian suami awal tahun itu ni. Tuan-tuan kenal, tengok dia main masjid, tapi kesian dia main seorang-seorang. Saya ni Ustaz bukan sebab nafsu, sebab kesian. Cakap pandailah, hati kita tak tahu. Tapi itulah Ustaz, segak-segak lah cara kain telekung dia pakai colour pink. Allah, segak Ustaz. Awak maklum tak segak? Dah maklum hang segak, tapi maklum hang dia kasar sikit. Dan kasar tu kita lah, orang perempuan kita kena. Contoh, tuan-tuan nak nikah lah, contoh. Tiba-tiba kita pergi lemah lembut dengan isteri. Daripada kasar kita pergi cakap lembut. Lihat, hari ni tak payah buat kopi, biar abang buat. Nombor 1 lembut sebab saya dah. Nombor 2 dia minta nak buat. Agak-agak tuan-tuan isteri kita nak kata apa? Paling kurang dia tengok atas bawah. Orang tua ni nak mampus dah Fazal. Dia hantar WhatsApp kat grup anak tu kan, hampa pekat macam Yasin lah, pak hampa tak lama dah. Maksud saya logik lah, tak boleh terima. 24 jam 20 tahun nikah hang kasar, tiba-tiba satu hari hang nak lemah lembut. Memang pelik. Macam tu lah sembahyang pun. Berbelas jam ni sosial ni ikut suka lah. Allah nak kata apa katalah. Nah, dalam masa yang sama kita tak heran pun Allah kata apa ikut suka lah. Sembahyang Allahu Akbar. Weh, mana masuk akal lagu tu? Sebab tu khusyuk dia tunduk bukan hanya dalam sembahyang, tapi di luar sembahyang.
Sebab tu para sahabat bila angkat takbir, gegak ni depa ni, ketak ni nak angkat takbir, sebab depa hidup dalam keadaan kawalan. Depa rasa Allah tengok, Allah marah. Apatah waktu sembahyang tengah live, bahasa kita tengah live, kita bukan kata khusyuk, sembahyang pun lupa rakaat terlupa, jangan tanya luar sembahyang, confirm tak ingat Allah. Nampak tak? Jadi tuan-tuan sekalian, ni cerita sembahyang lah, dia ulah dia panjang lah tu. Sahabat Nabi kata nak dapat khusyuk ni kena kehidupan pengkhusyuk, baru sembahyangnya khusyuk. Memang tak boleh lah kehidupan kita, maaf cakap lah, no, kita terjebak dengan rasuah, kita terjebak dengan mengkhianati amanah, terjebak dengan tipu daya, tiba-tiba sembahyang nak khusyuk. Allah kata dengan sembahyang cegah kemungkaran. Nak cegah apa? Hang sembahyang pun tak ada apa. Tu cerita sembahyang. Tapi hak tu bukan saya nak bahas. Saya nak bahas nombor satu ni. Saja pergi kono kot tu. Nombor satu, taat Allah Rasul. Nombor tiga, zakat. Nombor dua, sembahyang. Nombor satu ni, apa dia? Cegah kemungkaran, ajak kebaikan, atau senang faham, dakwah. Siapa tuan-tuan empat golongan ni? Allah bagi rahmat. VS dia apa? Lawan dia apa? Laknat. Agak-agak empat ni kita buat tak? Tu persoalan saya. Hak nombor satu ni, Allah letak nombor satu. Tuan-tuan tengok apa nama surah lain masalah dah. Baik, surah Al-Maidah ayat 78. Hak ni jelas lah, tuan-tuan tak ada teruk dah fikir, Allah habaq dah. Allah kata apa? Lu'inal ladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bani Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir Yahudi dari Bani Israel. Tentang kenal Bani Israel ni siapa? Kebanyakan Nabi terbit mai daripada puak ni. Hebat ah, hebat. Tapi Allah buat apa? Melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam, maksudnya kitab Zabur dan Injil. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka. Allah kata apa tadi ni? Dan orang-orang kafir Yahudi dari Bani Israel telah dilaknat. Allah kata lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel. Allah letak kalimah laknat. Tuan-tuan tak ada fikir dah nak apa. Allah kata laknat. Kita bincang dari laknat ni apa? No, straight to the point ke neraka. Oh ya kah? Allah marah daripada ni. Pasal apa Allah marah? Sedangkan mereka mai daripada banyak Nabi mai daripada puak mereka. Adakah mereka buat maksiat? Adakah mereka berzina? Adakah mereka merampak? Adakah mereka mencuri? No. Ayat lepas tu, ayat ni nak mengkukuhkan hak sahabat pada awal tadi. Kata Allah, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Mereka sentiasa tidak berlarang-larangan sesama sendiri dari perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Demi sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah lakukan. Tuan-tuan nampak tak? Allah marah orang yang hidup dia tak reti nak cegah kemungkaran. Sebab tu bila kita mengaji baru kita tahu rupanya ada benda hak aku sangkut dengan Allah. Dia tak habis takat kita bangun pagi mai subuh, pada waktu siang kita pergi kena kopi O dengan roti tisu. Dia tak habis takat tu. Kemudian kalau tuan-tuan ada masa lapang pergi mandi kat ayat terjun, kalau lebih kurang tengah hari mai jemaah balik, belah lek petang tidur saat asar mai balik, kemudian maghrib mai mengaji, malam tidur, esok macam tu. Tak ada sangkut dengan orang apa. Saya tak mencuri apa ustaz, saya tak mengatakan orang apa, saya tak pukul isteri saya, anak saya semua elok, contoh. Tapi benda ni kita tak buat. Ada kemungkaran berlaku depan mata kita, pernah kita endah tak? Tak endah, masuk. Pasal apa ni yang Allah marah sangat ni orang hak tak cegah daripada orang hak buat maksiat? Sebab tuan-tuan, berkemungkinan besar hak buat maksiat tu jahil.
Kita pasal apa kita tak buat? Sebab kita ada ilmu. Habis tu orang tak cegah. Tu persoalannya. Dia tak buat sebab dia jahil. Hang pasal apa tak buat? Sebab hang mengaji. Hang mengaji saja noh. Hang tak tegur dah. Saya tak tahu kata kena tegur. Sebab tu tuan-tuan biasa kita bisa dengarkan, mencegah lebih baik daripada berubat. Tu cerita dia. Walaupun tak hapus kemungkaran, tak lenyap kemungkaran, tapi paling kurang dia tak merebak. Nak dakwah Ustaz Noh, saya rasa payah ni, pasal saya ni bukan alim pun. Lagipun slot masjid penuh dah, saya nak celah dah, bukan suruh kuliah. Bukan faham lagu tu. Cegah ni tak nanti lagu tu. Maksudnya sekadar kemampuan kita, kemaksiatan yang berlaku depan kita. Paling kurang dalam ahli keluarga kita. Ahli keluarga kita. Anak, insya-Allah Ustaz, saya didik anak saya kira menutup sungguh Ustaz. Hak perempuan biji mata aja nampak. Mak dia mata-mata pun tak nampak. Contoh. Hak lelaki Ustaz semua hafal Quran, kalimat surah, hadis semua. Keluarga kita, kakak kita, abang kita, sekali-sekala berhimpun hari raya tengok lagu mana. Weh jenuh Ustaz, tu kerja depa, apa kerja kita? Tapi sungguh tuan-tuan, saya akui saya akui nak dakwah dalam keluarga jauh lebih berat daripada dakwah depan orang macam ni. Dakwah depan lagu ni, orang nak kata apa, orang nak meluak, biar pergi, kan sanggup apa. Aku meluak Ustaz tu kata kat aku, pergi ke hang siapa dengan aku cakap je pasal Allah suruh. Tapi dalam keluarga payah no, tegur sikit kan masa muka 14 hari. Tak salah aku tak mau balik dah rumah mak lah pasal apa, mak kata apa kat hang, mak tak kata apa, hang lah kata. Nak buka tudung Ustaz pun tak boleh. Dah bukan soal Ustaz, masalah Allah tak bagi kau weh. Hang bukan tak tahu ada birah laki, ada hal tak boleh tengok pasal apa, hang tak pernah hendah. Aku tengok lama dah, aku nak tegur tak berani, tapi malam aku kena semeh dengan Ustaz, aku nak semeh hang balik. Aku tak mau Allah laknat. Paling kuranglah contoh dalam ahli keluarga ni. Kita hidup berumah tangga taman ni tuan-tuan, no, bukan kita nak jaga tepi kain orang, memang kena jaga pun. Yang tak boleh jaga dalam kain orang, satu tak boleh. Tepi kain orang kena jaga, tak boleh dalam kain orang, tu baru betul. Kata aku tengok ni pasal apa, anak hang ni kau duk tukar sedia, perempuan ni adik dia ke, berapa orang anak hang? Anak saya seorang je. Oi, anak hang lelaki empat, lelaki ya. Oh, hak perempuan tu siapa? Mana aku tahu. Hang kerja apa? Aku kerja malam. Patut pun. Anak hang dah buat balik, orang perempuan tu siapa dia? Tanya dulu tu ada hukum. Nak apa tuan-tuan, kalau kita cegah insya-Allah tak berlaku kemungkaran. No? Baik, kita mula. Tu baru tajuk. Mampu dah tak balik malam ni, lepas geram tu. Hari tu tangguh. Baik tuan-tuan, kita baca tak apa, dia tak ada uraian panjang pun saatnya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Sebab tu tuan-tuan, paling kurang tengok anak boleh tak baca Quran, mayang, puasa. Semalam saya forum dengan tuan guru Sidik Nur di Pangkok. Saya duduk sebelah dia, saya tengok muka dia, satu orang riak muka yang betul-betul ikhlas. Kesian tuan-tuan, dia dhaif lah, uzur, jalan pun gagah, tapi kebimbangan dia kepada masyarakat tu luar biasa. Kan dia ada pondok di bawah, betul hampak tu, patutnya dia duduk situ tak apa dah, tapi dia kata dia tak boleh. Dia kata tidur tak lena, duduk fikir orang kampung, pasal dia kampung dah di Pangkok. Maka dia balik buat pondok tahfiz di Pangkok tu, di Nipah. Tuan-tuan, di Nipah, bukan tak tahu pula Pangkok ni Nipah tempat dia. Dia kata ada orang minta nak beli 2 juta tanah tu, tapi dia kata tak boleh. Tanah tu dia kata kak dia pun semua suruh buat tahfiz, dan mereka dah tambak tuan-tuan hampir 2 juta tambak saja. Nak abang kata apa? Dia kata tuan-tuan hantarlah anak main mengaji, tak apa, duit saya cari. Allahu Akbar. Sampai tera tu dia bimbang, kita tak pernah endah. Kita ni hak tak endah lah, hak endah jangan kata apa, hak tak endah. Pernahkah kita pergi tengok anak pandai baca Quran ke tidak? Tak pernah, masalah tuan-tuan. Quran ni dia rosak habis.
no? Quran ni dah cerita habis. Kalau tuan-tuan ada tadabbur Quran, lagi cantik. Daripada awal kita belajar tajwid, cara bacaan, kemudian kita belajar tafsir, kita rasa seronoknya pasal Quran cerita dah. Orang yang tadabbur Quran dan yakin dengan ayat Quran, hidup dia tenang. Hidup dia tenang. Tapi masalah kita tak tahu. Kadang-kadang tahu tapi tak rasa. Hak tu problem. Contoh lagi tak baca juga pasal. Contoh lah. Saya yakin duduk depan saya ni, tuan-tuan mesti simpan harta untuk anak, betul ke tidak? Saya tanya, tapi ada seorang Pak Long tu dia angkat tangan, sekupang saya dah simpan Ustaz. Yakin lah. Saya yakinlah, insya-Allah mesti ada tuan-tuan simpan untuk anak. Untuk apa? Untuk masa depan dia Ustaz, untuk dia belajar. Hak paling kemah lagi, mopak kata ni habang untuk anak saya nak nikah esok Ustaz. Saya tak kata tak salah no? Tapi kena suluh balik. Hak agama lagu mana? Sebab apa? Pasal law ni kita dah bertentangan dengan Quran ni. Allah kata dalam surah Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu membunuh anak kamu kerana kamu takut miskin. Ni hati-hati tuan-tuan. Sampai dekat telinga saya, takut disebabkan lahirnya anak, dia bunuh anak, lekat-lekat anak, makan ubat perancang, mampus anak tu, gugur keluar amai. Sebab apa? Anak banyak dah Ustaz, nak sarah macam mana? Allah habaq. Jangan bunuh anak kamu kerana kamu takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang akan menanggung rezeki mereka, wa iyyakum, dan juga hang sekali. Pasal apa Allah jamin kita nak bimbang? Kita nak bimbang buat apa? Rezeki anak Allah dah jamin, tapi hak tu hak kita bimbang. Yang patut kita bimbang apa dia tuan-tuan? Allah kata, qul anfusakum wa ahlikum nara. Jaga ahli keluarga hang, anak pinak hang daripada neraka. Allah suruh yang tu, bukan suruh yang ni. Tapi yang ni kita jaga, yang tu kita buat tak tahu. Hang semayang ke, hang puasa ke, hang tak mengaji ke, mampu pergi hang. Yang penting hang nikah elok, hang kerja elok, hang makan elok. Lawan dengan Quran. Lawan. Saya nak buat apa tuan-tuan? Kita punya bimbang sampai haban kita tak ada apa. Tak ada apa. Pak Long ni sama-sama kita sudahlah Pak Long no. Awak Ustaz nak buat serius tak nak serius apa saja sembang bila nak kena. Awak Pak Long pun haduk bagi kapek kat masjid pun tu, tengok aircon pun semua Pak Long bah. Saya duk nampak macam Pak Long nak bagi. Ustaz terus teranglah Ustaz saya tak pernah bagi apa kat masjid. Contoh no. Tabung pun tak pernah. Tabung tu bagilah RM1 habang Ustaz. Allah, tak apalah, tu cerita lain. Habang Ustaz saya bagilah RM1 tu, tak apalah. Boleh Ustaz no? Tak apa, RM1 pun tak apa, boleh beli ais. Contoh. Kapek-kapek hak besar-besar dak langsung no. Dak langsung Ustaz saya tengok Pak Long rumah besar juga. Tak juga Ustaz Pergi jenah ni rumah saya paling besar. Kadang-kadang ceramah silap, dia pun main ceramah rumah saya, dia pergi masjid. Besar Ustaz silap. Tapi infak tak langsung. Pasal apa? Fikir anak Ustaz. Anak, untuk anak Ustaz, esok mereka takut, saya takut mereka susah. Ya ke? Anak berapa? Adalah 2 orang. Allah, bimbang siapa 20 orang. Nak azan dulu kan terus ya. Terus bimbang. Tuan-tuan, saya cerita ni bukan buat cerita saja, ada, cuma saya buat cerita ni bagi faham. Dia punya bimbang serah harta ke anak tu sampai haban dia mampu esok ni tak ada. Haban dia mati tak ada apa. Nak harap sembahyang pun garu merata, Allahu Akbar. Ni resdung kacau. Mantap mayam tak tahu kat mana. Sembahyang apa ni, puasa lapak dahaga, mulut dok ngata kat orang jadi batu api pelaga hang aku. Mana kata apa? Kita harap infak tu lah, sedekah tu tak nak buat. Sebab apa? Bimbang hak Allah jamin. Tak kepelik. Bila mana esok kita mati, dapat kat anak, jual habis. Kebanyakan macam tu lah. Baru ni sembang ayah saya.
Ayah kata sedih tengok kawan-kawan semua bagi serah kat anak. Baguslah. Tapi anak tu tak cerdik. Kalau anak hak cerdik, tuan-tuan, dia akan simpan sikit habuan pak dia. Contohlah dia dapat berapa ekar tanah. Hak ni contohlah dia infak ke, jual tanah, duit tu habuan pak, pahala untuk pak, bagus. Tapi kebanyakan payah jumpa lah tuan-tuan, dia jual-jual semua habuan dia. Habuan kita susah payah. Habuan kita mana? Pasal apa jadi serabut? Pasal apa jadi pelik? Pasal kita bertentangan dengan Quran. Benda hak Allah jamin, tapi kita tak kata. Benda hak Allah suruh, hak tu kita buat tak tahu. Sebab tu esok bila mana mati, tak ada orang semayang, tak usah dia buat sedih. Alung, ni balik ni, pak hang meninggal dah ni. Allah mak, sibuk ni, dia tengah lawan kes ni. Peguam, contoh. Nak menang dah, mak sikit lagi. Menangnya ni mak 10,000 mak, genting Highland mak pergi Turki ikut Ustaz Naim. Contoh. Tak ada siapa sembahyang. Tuan-tuan, saya bukan nak tak bagi Tok Imam solat jenazah dah. Tok Imam ada kerja dia. Memanglah kerja Tok Imam. Contohlah petang ni Tok Imam plan nak pergi Mengai. Tuan-tuan telefon kata ada jenazah, ada potong lah dia ni. Dia nak pergi Mengai petang ni. Tuan-tuan main hantar jenazah, dia kena duduk dulu, semayang dulu. Dia semayang nak minta doa ke Allah betul-betul ke nak ingat ikan puyuh. Datuk Imam yang hati-hati ni contoh. Kalau anak, tuan-tuan, kalau anak Allahu Akbar, Ustaz, anak saya bukan tok guru. Lah, bukan nanti tok guru. Anak kerja apa tu bukan cerita dia. Semayang jenazah ni mudah, rokok tak ada, sujud tak ada, 4 kali takbir, bagi salam, selesai. Yang kita nak doa dia tu anak yang soleh, pasal minta sungguh kat Allah. Tuan-tuan, kalau tak ada lagi hak boleh anak boleh yakin sampai tahap tu, kita lemah lagi. Ustaz, masalahnya saya anak perempuan semua. Hak tu cerita lain lah. Ni anak lelaki, no? Hak tak ada anak buat apa. Ni cerita ada anak, tuan-tuan. Sebab tu Allah kata jaga mereka daripada neraka, no? Tu cerita. Tuan-tuan tahu mana ni? Quran habaq, tapi kita tak sempat nak tadabbur. Dan kita tak pernah hendak, maka kita tak kisah pun. Yang penting anak saya ustaz pakai kereta besar, kereta mahal. Oh, tak apalah, dah faham kau tu. Baik, kita sambung. Tak baca lagi, kena marah betul. La'an baik. An Ibn Abbas radhiyallahu anhum 'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah wa la'ana Allahu man ghayyara tukhum al-ard wa la'ana Allahu man kamaha al-a'ma an sabili wa la'ana Allahu man sabba li walidayhi ولعن الله من تولى غير مواليه ولعن الله من عمل عمل قوم لوط قالها 3 في عمل قوم لوط رواه ابن حبان في صحيح. Hadis sahih Imam Ibn Hibban daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah melaknat orang yang ni cerita ni. Hak tadi pasal apa? Hak tadi pasal tak dakwah, senang cerita, tak cegah kemungkaran, tak ajak kebaikan. Tuan-tuan, jangan bimbang, jangan duk buat teruk. Sekali lagi balik duk fikir tak lena lah ya. Aku tak pernah dak. Maksudnya memadai kemampuan kita. Kan Nabi kata, kalau tak mampu cegah dengan tangan, dengan mulut, maka kalau tak mampu dengan mulut, lisan, dengan hati. Ada juga ulama hurai yang kata tangan tu orang yang ada kuasa. Sebab itulah penting tuan-tuan. Oh, hilang bidah. Dia nak tunjuk contoh lah kan, tapi hilang bidah, kelorok. Sebab tu nak cari kuasa. Pasal kita tengok teruk sangat ni. Contoh, kuasa tu main tang mana, mula tang kita. Kita nak cegah dengan tangan tak boleh. Tuan-tuan tak boleh pergi kedai nombor ekor, pergi sepak Cina tu, pam hampir tu, tak boleh. Kita kena masuk jail. Nak ubah dia lagu mana, kena kona kuat atas dulu. Orang kuasa ada kuasa boleh. Depa tu mula kat mana? Mula tang kita. Tu tindakan kita. Okey, tak apalah, tu cerita lain pula. Maka dengan lisan ni siapa? Ni aduk ngajak depan ni. Macam sahabat ni.
Saya tak mampu tuan-tuan nak cegah semua. Kalau tak ada bekerja dalam ekor ke perjudian ke, saya tak mampu. Yang saya mampu apa? Cakap lagu ni. Orang buat tak buat, mereka punya pasal, saya cakap dah, selesai. Tiba-tiba nak cakap pun tak mampu. Macam tuan-tuan kita lah orang awam, memandai dengan hati, maksudnya tak reda dengan kemungkaran. Cuma janganlah habis takat tu usaha. No? Ajak kebaikan macam mana ustaz? Paling kuranglah ajak kawan-kawan main masjid. Jom lah main masjid. No? Main. Ni dengar kata merdeka ni ustaz 3 beradik main hamil. No? Mainlah duduk depan sekali. Weh, malu aku. Malu apa main duduk depan sekali. No? Contoh. Tengok dia main. Dia main tak kena sedap di hati dia. Dan dia mula main tuan-tuan kita tumpang pahala. Lepas jadi ya. Maksud jadi itu okey dah lah tu. Usahalah cara lain pula. No, tak apalah, tak baca juga lagi. Okey, nombor 1. Baca 1 sudahlah, kita sambung balik. 1 apa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyembelih bukan kerananya, bukan kerana Allah. Ada ayat Quran tuan-tuan, Allah sebut dalam surah Al-An'am, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan itu adalah suatu yang fasiq, dosa besar. Baik, Imam Ibn Katsir mengikut kepada tafsir dia, tengok pada asbabun nuzul, ayat ni diturun kerana orang jahiliah ataupun orang kafir pada waktu tu, mereka sembelih binatang, mereka menyebut nama-nama berhala Tuhan mereka. No, menyebut nama Tuhan mereka, no, mungkin Lata ke Manna ke Uzza ke, melih sebut nama mereka. Maka Allah turunkan perintah supaya orang Islam menyembelih sebut nama Allah, paling kurang bismillah, no, bismillahirrahmanirrahim, baru sah boleh makan binatang tu. Hal ni kita habaq poinnya. Maka tu tuan-tuan, ada pendapat kata sunat dibaca bismillah, dan ada juga dan kebanyakan kata wajib baca bismillah. Kenapa? Ayat ni diturunkan kerana nak membezakan cara bismillah kita dengan puak mereka. Mereka menyebut nama berhala, kita sembelih sebut nama Tuhan kita. No? Maka kita nak ambil mana? Ambil sebutlah tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dibincangkan di sini. Kalau sembelih tak sebut, berdasarkan Allah sebut, Allah marah. No? Maka sebagian ulama majoriti menyebutkan kena sebut bismillahirrahmanirrahim. Cuma cara sembelih tu ilmu fiqh lah tuan-tuan. Ilmu fiqh kan kita sembelih kena ada 2 orang yang patut putih, marih kan, marih atau apa dia, zabih, pernafasan, pemakanan. 2 orang ni patut putih. Tuan-tuan sembelih lah ke mana pun bagi putih 2 ni, no? Bagi putih. Dan saya teringat waktu soalan tauliah di Kedah dulu ni, mereka panggil seorang-seorang masuk mai, hak tanya tu 3 orang, 1 tasawuf, 1 tauhid, 1 fiqh. Nombor 1 fiqh dulu. Dia panggil masuk, Naim, ya saya masuk mai, tutup pintu kedegang. Dia pun suruh baca kitab Jawi lama lah tuan-tuan, hak yang titik tak tahu apa mana tu, baca urai tengok faham. Kita pun hurai cara takti kita tuan-tuan, hurai okay, baik. Saya bagi situasi, saya cerita bahas melih, saya cerita bila tuan-tuan pengalaman. Saya nak bagi situasi, kalau seekor lembu dibelah, bukan belah dada, kereta belah, no, kereta belah. Cerita mai kat saya ketika mana jadi halal disembelih dan ketika mana jadi haram disembelih. Kita waktu tu tuan-tuan bodoh piang no, ingin meleleh lagi. Saya kata boleh sembelih
kalau tahu lembu siapa. Tak boleh sembelih, tak tahu lembu siapa. Dia kata kena kat hang tu. Itu tuan-tuan tak cerdik lah, no? Rupanya bukan lagu tu jawapan dia. Jawapan dia disebut hayat mustaqirrah. No? Kalau kita mengaji fiqh bab sembelih, dia ada satu disebut hayat mustaqirrah. Mana kata binatang tu disembelih, mati punca pada sembelih tu. Contoh kalau tuan-tuan kita duduk jalan-jalan ke Bukit Jana ni, tiba-tiba adalah satu orang kereta tu dia derah, no? Dia naik kereta mahal Ford Ranger tu, 10 speed tu, wheel truck sebagai contoh tu saya tambah lah. Dia pederah daripada atas tu, bang belah lembu tu jatuh, nah tapi masih hidup. Maka macam mana nak tahu hayat mustaqirrah? Tuan-tuan tengok lembu ni, kalau kubiak ni ikut kepada adat, dia boleh hidup ni pasal kaki dia aja patah, kira badan dia okey, kepala dia okey. Kalau aku tak sembelih ni, kira boleh pijah lembu ni. Maka tuan-tuan sekalian, sembelih, nah sembelih. Celah tu pula kita pun baru lepas ni buluh nak raya kan, kira kemas lah tu, tak ada ikat apa, nah kira kemas lega. Lembu tu pun mati punca daripada meleh tu, bukan sebab daripada belah tu. Maka hayat mustaqirrah, maka sah lembu tu. Tapi kalau kereta tu rembah-rembah, pam dia belah, confirm kalau lembu ni bagi masa sihat pun mampu lah, duk cengak-cengak tu. Kalau tuan-tuan sembelih pun, dia mati bukan sebab sembelih tu, dia mati sebab kereta belah. Faham tak ni? Nak tahu sebab rasa tu, hak tu urut adat lah. Tengok pada adat mengatakan lagu mana. Kalau tengok pada condition ni, Ustaz, rasa lepas lama lagi hidup ni, boleh sembelih. Nah, tapi disunatkan sembelih untuk piakkan dia, tu sunat. Tapi haram makan. Termasuk kucing. Kucing kena belah, bam, tahu ni. Kalau aku biar kesian, tuan-tuan sunat sembelih, tapi jangan makan. No? Nak sembelih pun bahaya kau usah. Saat lagi kawan-kawan tengok, Allah, mereka kata teruk dah ni, no? Telefon kebajikan masyarakat teruk dah ni, yang kopiah atas kepala, selendang pula tu, dah lah sembelih tengah jalan, kucing pula tu, no? Maksud saya apa ni, hukum kata sunat sebab apa? Nak bagi piak buang daripada dia menderita lagu tu. Tak apalah, kucing cerita lain, ni cerita lembu ataupun binatang yang boleh dimakan. Mana kata kalau mati sebab pada punca lain, maka tak boleh makan. Macam isu hak kita pernah sebut atau korban hari tu ni, yang lembu mati sebab jerak tu, hak tu tak boleh, haram hukum dia. Sebab apa? Lembu tu confirm mati sebab jerak, bukan sebab meleh. Tuan-tuan tengok tahu dah, cara ikat pun tahu dah, tak betul. Tapi yang katanya tu tempat sembelih, tu saya heran tu, no? Sembelih ikat. Tuan-tuan, lembu kena ikat tu. Walaupun tuan-tuan darah mat kilau, kena ikat. Pasal ada Pak Arab mana tapi di baling Kedah tu, kawan duk di tanah Arab, duk sembelih unta. Sak unta mudah tuan-tuan, sak lagu tu telondeh turun. Di baling orang naikkan lembu, dia tak bagi. Dia silap banyak lah. Dia buat lagu tu tuan-tuan, cah nyarum hidung ni, no? Lembu tak boleh, lembu kena ikat. Cuma ikat dia ada cara dia. Ikat. Kemudian saya tengok hak tukang semelih tu dengan tengkok lembu, hak bahagian nak semelih tu, kepala dia sama parah dengan pinggang, tinggi tu. Dia beri tengkok lembu tu parah pinggang dia. Lembu tu keluar dah liak-liak lagu tu lah, habis dah, mampu dah. Celah tu pula hak tukang niat, no? Hak niat tu tuan-tuan, walk keluar atas manjung, mampu nak kena baca tu nombor, memang tak lah. Semelih darah setitik tak keluar. Satu. Yang kedua, menguik pun tak, gerak pun tak, confirm bangkai, no? Bangkai. Tuan-tuan, ni cerita ilmu, no? Ilmu apapun kena ada bidang dia. Walaupun saya ada basic, tapi saya sampai lah tak berani lagi. Takat ayam, no? Kambing boleh, lembu ni tak apa-apa lagi. Walaupun di Taman Damai, sebut saya Taman Damai, duk suruh, Ustaz,
kami minta sangat ustaz melih lembu. Saya tak boleh lah, saya balik kampung. Tu lah alasan saya pun. Saya balik kampung. Pasal kat saya depa bagi lembu hak gaduh, mampus tu. Hak bungkus besar. Dia tengok kita badan besar, mana boleh. Tuan-tuan, lembu ni dekat sah. Tak apalah. Kalau terlepas, tuan-tuan sembelih, hari tu lupa bawa pisau hak panjang, bawa hak sekeratnya. Tak apa, ni pisau saya tajam yang buat main, walaupun sekerat. Tukang melih kata. Lembu pula, lembu hak gaduh, tengkok besar. Melih terlepas. Boleh sambung melih tak? Diam terus. Tak tahu saya, kami tak nak jadi lagu tu. Tempat kami semelih pala-pala putih. Putih pala boleh makan tak? Putih pala. Lembu mungkin payah lah, lembu mungkin payah lah. Ayam di kampung saya ada seorang pakcik tu melih ayam putih semua, senang. Kok. Kita tak kata apa, putih pala. Sah ke tidak? Sah, sebab confirm dua kat tu putih. Jadi masalah ni hak terlepas ni. Terlepas. Jawabnya ikut kaedah tadi ni. Kalau tuan-tuan pergi balas pula tu, dia mati sebab apa? Mati sebab semelihan tu ke, atau mati sebab cedera hak awal tu? Hak awal tu kalau cedera sebab tak putih orang ni, baru dia gelembiak dah ni. Tapi adat kata bolehlah sambung terus, jangan biar lama. Sebab tu orang sebelah pun ada ilmu, jangan cakap bisa tajam saja. Ustaz, bukit jana ni dia saya bisa ada tajam semua. Hulu tak, hulu dia tu kulit sekali orang keluar koyak tajam. Letak lagu tu je, saya letak sok putih, bukan lagu tu, dia kena ada ilmu. Kalau putih sekerat terlepas, celah tu pula pergi bincang, agak-agak sah kalau aku sambung ni, kena kat hang lah. Orang beli sampai 8,000 sekok. Kita kena ada ilmu. Ni cerita sembelihan, tuan-tuan. Binatang-binatang sembelihan lah, kebau, kambing, unta, macam-macam lah. Babi tak boleh, tuan. Sains buat kajian, ni contoh ni saya habis ni sajalah, nak habis masa. Jadi kita sambung poin kedua. Rupanya banyak punca lah Allah tak beri kacau babi ni. Sebab apa? Yang pertama dia kotok. Sains buat kajian, apa nama ni, daging tu dia potong-potong, bohlah oven tu tuan-tuan, biar buka full sampai besi hak duk tahan daging tu melentok lah. Apa nama ni, ulat dalam daging tu masih hidup. Tapi tak tahulah mereka kata sedap. Dulu saya ada seorang kawan Cina, dia attack dulu, dia kata hai banyak sedap sedap dah, hang seorang boleh makan. Dan yang kedua, sains kata patut babi tak boleh makan sebab tak ada tengkok, nak sembelih tak boleh. Dia ada tengkok, dia keras tengkok. Biar tu cerita bila tak ada kerja apa. Baik, cukuplah dekat tu. Pukul 9 dah, saya pun nak kena rehat tuan-tuan, baru sampai tak saatnya daripada pangkok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.